Okey. Selamat petang dan salam sejahtera. Semua sihat? Selamat petang, Sir. Sehat. Sihat? Sehat, Sir. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya Alhamdulillah, sihat Sir. sejahtera. Sir sehat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan Bagus, Sir. belajar untuk topik kejuruteraan awam dari unit 4 bahan binaan. Okey. Okey, Sir. Apa yang anda tahu tentang bahan binaan? Saya tahu tentang batu bata. Okey, batu bata. Sifat kayu. Batu bata, simen, saya tahu paku. Okey. Itu je saya tahu. Awak Okey. Cina ke? Saya akan tunjukkan video tentang persekitaran masa binaan, tempat binaan. Semua nampak? Nampak, Sir. Nampak, Sir. Inilah tempat, contoh tempat lah, tempat bengkel. Sir. Tempat Tu binaan. batu-bata apa, Sir? Apa? Batu-bata apa yang digunakan? Yang bulat-bulat ni. Inilah kita belajar nanti selepas ini dalam slide saya. Okey, Sir. Okey, Sir. Saya tunjukkan video ini untuk lebih faham, lebih mudah untuk anda faham. Ni diorang nak buat apa, Sir? Diorang tengah belajar macam mana nak menggunakan asas Teknik. binaan dengan betul. Okey. Ni tengah buat tile. Pandai betul mereka buat, Sir. Pandai. Betul. Ini campuran semen. Apa? Saya tahu campuran simen dan pasir. Betul Dia tak, Sir? bukan pasir. Sejenis batu, Bukan batu yang halus. Batu yang halus. Bukan semen. Bukan pasir yang kat pantai tu ke, Sir? Bukan. Pasir kat pantai tu boleh je guna. Tapi dia untuk ketahanan dia Keras. tak tahan. Mudah pecah. Kuat. Ni guna pasir apa, Sir? Dia tak guna pasir, dia guna batu yang halus. Batu yang halus. Batu yang halus. Dia tak guna pasir lah. Kan saya dah cakap. Apalah awak ni, Ilya? Tahu awak ni. Awak fokuslah setelah mengajar. Hilang tumpuan, Sir. Ni siapa, Sir? Okey. Semua dah tengok, dah faham? Faham, Sir. Okey, untuk mulakan pembelajaran kita hari ini, saya akan Saya menerangkan semangat. pengenalan untuk unit 4 ini, asas binaan, iaitu terdapat banyak bahan binaan digunakan dalam kejuruteraan awam, antaranya ialah kayu, keluli, konkrit, bata, bitumen dan lain-lain. Oleh itu, Sir. Bitumen tu apa? bitumen tu sejenis macam campuran simen. Lagi kuat, Sir? Lagi kuat. Okey, saya sambung balik. Teruskan. Okay.
Pengetahuan tentang bahan-bahan ini amat penting sebelum bahan-bahan ini digunakan untuk pembinaan. Okey, unit ini akan membincangkan tentang kayu, keluli konkrit dan bata sebagai bahan binaan utama yang digunakan dalam pembinaan. Okey, untuk fun fact, fakta sejarah hari ini, pada awal zaman penulisan kuli kayu yang dinamai papirus digunakan. Okey, untuk sekarang, era sekarang, penggunaan kayu telah diperluaskan dan merupakan antara bahan yang terawal digunakan dalam pembinaan projek kejuruteraan awam. Semua faham? Oh, faham sir. Ini contoh bahan binaan untuk kayu. Papirus. Apa beza-beza dorang ni? Setiap kayu ada banyak perbezaannya. Ketahanan kayu Macam itu, kayu jati. kayu jati. Kalau kayu di lantai tu? Kayu di lantai, biasanya kayu di lantai dia kompos, banyak yang kompos di kita semula. Oh. Kayu rumah? Kayu rumah biasanya guna kayu jati untuk lebih tahan, tak mudah untuk Kayu paling apa kuat sir? Saya tahu kayu balak. kayu balak tu biasanya untuk buat perabot. Perabot, okey. Okey. Seterusnya, kayu. Okay. Saya akan menerangkan kayu. Kayu merupakan antara bahan yang terawal digunakan dalam kejuruteraan awam. Kekuatan dan reka bentuk bahan binaan yang menarik boleh dihasilkan daripada kayu. Kayu boleh digunakan untuk membuat perabot, binaan struktur kekal dan binaan struktur sementara. Seseorang pereka bentuk perlu memahami sifat semula jadi kayu, kekuatan dan kelemahannya. Ini adalah sifat utama kayu dan faktor mempengaruhinya. Untuk yang sebelah kiri sekali ialah ketumpatan. Jisim dibahagikan dengan isi padu untuk sesebuah kayu. Dan untuk yang tengah ini ialah era kayu. Biasanya era kayu ni corak bahagian dalam kayu yang kelihatan apabila kayu itu dipotong. Nampak kan? Bila kita potong kayu, nampak corak-corak kayu tu. Corak-corak kayu tu. Dan yang terakhir, kecacatan. Biasanya kecacatan ini berlaku ketika proses menebang, menggeraji dan mengeringkan kayu. Ini faktor yang kelemahan dia lah untuk sekiranya kayu itu rosak. Yang boleh merosakkan kayu. Okey, seterusnya adalah kelebihan dan kelemahan kayu. Kelebihan untuk kayu ini mudah dikerjakan seperti memotong, dirata dan dipaku. Dan untuk kelemahan, kayu ini mudah terbakar dan diserang oleh serangga. Seperti anai-anai, kayu ini tak tahan. Dia tak fleksibel lagi untuk digunakan untuk serang. Tapi sir, yang rumah-rumah dekat kampung tu elok je sampai sekarang. Rumah dekat kampung mungkin sudah diasidkan untuk lebih tahan lagi, tidak didatangkan serangga. Okey. Untuk seterusnya ialah keluli. Tahu keluli tu apa? Tahu besi. Tahu. Dia keluli. ada dalam dekat simen ni untuk buat rumah. Ya, betul. Pandai Zuhai ni. Pandai ya, Hani. Betul. Saya memang Hani is pandai. cheating. Okey, saya akan menerangkan untuk keluli. Keluli juga dikenali sebagai besi wajah. Keluli merupakan jenis besi Wajah. yang mudah Wajah kan kereta sir. Tak, dia biasanya kita wajah untuk buat daripada kulit besi ni lah. Ada juga. Okey. Wajah sahaja sir. Apa? Kereta wajah sahaja yang guna keluli. Untuk semua kereta. Guna apa sir? Kayu?
Untuk kapal terbang kita guna darah luming kan? Apa tu? Tak apa sir. Saya main-main sahaja. Okey. Saya Awak ni sambungkan kan balik. suka je. Okey, sir. Teruskan. Maaf sir mengganggu. Tak apa. Keluli merupakan sejenis besi yang mudah ditempa dan merupakan baha yang mulur. Baha Okey. tu apa sir? Baha tu macam untuk campuran keluli ni lah. Supaya dia lebih Ditempa tu membentuk berbentuk. Dia lebih senang untuk dibentuk. Okey, kandungan Okey. keluli ini ialah kandungan karbonnya antara 0.12% hingga 1.8% dalam keluli ini. Dalam kejuruteraan awam, keluli merupakan bahan yang sangat luas penggunaannya. Keluli ialah bahan utama struktur yang digunakan juga sebagai penyambung, pengikat dan pelat tapak keluli digunakan untuk konkrit bertulang dan konkrit pratejason. Biasanya konkrit bertulang ni untuk kita membuat tiang bangunan dan yang macam KLCC tu ke? macam KLCC, macam rumah, dan konkrit pratejason ni biasanya untuk tapak-tapak, untuk tapak Bangunan. Pembinaan. tapak binaan. Oh, okey. Faham. Okey, ini ialah sifat keluli. Sifat keluli ialah kekuatan, kemuluran, rintangan kikisan, modulus keanjalan, rintangan kebakaran. Dia lebih kuat berbanding kayu tadi, lebih senang. Okey, seterusnya ialah kegunaan keluli. Kegunaan keluli dalam kejuruteraan awam begitu meluas. Keluli digunakan dalam konkrit bertulang, kekuda, bumbungan rasuk, tiang, curucuk, tangka air, kabel jambatan dan kotak acuan. Keluli juga digunakan sebagai bahan binaan tambahan seperti bingkai tingkap, jeriji, susuh tangan dan lain-lain. Biasanya untuk keluli ni lebih mudah untuk kita tengok dalam tingkap. Untuk tingkap. Okey, seterusnya ialah kelebihan dan kelemahan keluli. Untuk kelebihan, mudah didapati dalam pelbagai bentuk, mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi dan mengalami tarikan yang tinggi sebelum putus. Seterusnya, kekuatan boleh digunakan dengan menambah bahan tertentu seperti karbon dan mangan. Dan terakhir sekali, untuk kelebihan ini ialah bersifat seragam. Dia bersifat seragam. Okey, untuk kelemahan untuk keluli ini mudah berkarat jika terdedah pada atmosfera. Dia mudah berkarat jika sekeliling dia mengikut suhu dia. Okey, seterusnya penggunaan keluli yang banyak dalam konkrit bertulang akan menambahkan kekuatan binaan, tetapi ia boleh menambah beban diri yang tinggi kerana mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey, faham? Faham. Okey, untuk yang seterusnya ialah kelemahan, lemah pada suhu tinggi. Dia lemah pada suhu tinggi. So dia tak tahan untuk suhu yang tinggi. Contoh dia terdedah dengan panas, terlebih sejuk. Nanti dia cair ke sir? Dia tak cair, dia mudah melentur. Mudah bengkok. Dia punya bentuk. Dia akan berubah bentuk sekiranya tempat itu suhu terlalu tinggi. Okey, faham? Faham. Okey, seterusnya ialah konkrit.
Konkrit ini ialah bahan yang dihasil daripada simen, batu, batu bau halus dan batu bau kasar dan air yang dicampur pada nisbah tertentu. Bagi campuran biasa, kadar campuran simen, pasir dan batu bau ditetapkan mengikut nisbah berat atau nisbah isi padu. Konkrit digunakan dengan meluas dalam pembinaan bangunan terutamanya pada tiang, rasuk dan papan lantai. Konkrit juga digunakan dalam pembinaan jambatan, kerja pembetongan jalan raya, landasan kereta api, empangan, struktur lepas pantai dan sebagainya. Faham tak untuk konkrit ni? Sir, rasuk tu apa? Rasuk ini sejenis alat, bukan alat, dia macam tapak juga untuk lantai. Sebelum dia siap. Faham? Okay. Faham? Faham. Okey, ni ialah bahan-bahan konkrit. Bahan-bahan konkrit ialah air, simen dan batu bau halus. Tiga bahan ni bercampur ke sir? Untuk konkrit. Bahan ni dicampur mengikut Untuk isi padu menghasilkan konkrit. untuk menghasilkan konkrit. Okey. Yang dekat mesin yang tu? Yang mesin pencampur. Oh. Batu bau halus ni boleh dapat kat mana? Biasanya dekat, Dia jual-jual ke? Where? tak ada. Dia tak jual. Oh. Biasanya dia ada dekat Buat pulau, sendiri. dekat pulau-pulau. Dekat mana? Dekat pulau. Pulau? Ha. Wah. Lepas tu orang nak buat rumah tu semua pergi pulau. Tak, bukan dia pergi pulau. Dia daripada pulau. Daripada pulau. Orang tu bawa pergi pulau. Ha. Bawa balik bandar. Macam itu. Okey, sir. Betul kan teacher? Okey. Okey. Seterusnya ialah, Milia sangat pandai. okey, Okey, alhamdulillah. lepas Student-student saya semua pandai. Ya, betul. Okey, Betul seterusnya tu cikgu. bahan tambah Okey. dari bahan sampingan industri seperti abu tebang dan sanggar relau bagas boleh digunakan dalam bancuhan konkrit untuk menggantikan simen. Biasanya Sir, apa tu sangar relau bagas, sangar relau bagas? sanggar relau bagas ini Okey. dia seperti kapur yang seakan-akan simen. Mungkin sanggar relau bagas ni digunakan untuk pada zaman dahulu sebab masa tu simen tak ada lagi. Belum dibuat lagi simen masa tu. Abu terbang? Ada Abu sinar terbang pun apa? sama juga. Dia ada persamaan dengan simen juga. Okey, Okey. boleh kita seterusnya? Boleh, sir. Ini adalah jenis-jenis konkrit. Jenis-jenis konkrit ialah terdiri konkrit jisim, konkrit bertertulang, konkrit bertegasan. Prategasan. Sama juga macam Okey. koluli tadi. Konkrit bertertulang ni untuk bangunan, tiang-tiang bangunan yang terletak. Dia campuran untuk membuat tiang. Dan konkrit Faham. Prategasan ini membuat tapak daripada koluli tadi. Memang untuk tapak je lah Prategasan ni. Untuk tapak je. Oh, okey. Okey, seterusnya ialah kelebihan Sir. dan apa? So setiap tiga konkrit tu bahan-bahan dia lain lah untuk buat setiap benda. Campuran dia lain. Campuran dia lain. Oh, okay. Okey, untuk kelebihan, bahan untuk menghasilkan konkrit senang diperoleh.
dia mudah untuk diperoleh. Senang untuk kita cari, untuk kontraktor cari bahan. Dan seterusnya ialah mudah dibentuk mengikut acuan. Dia mudah untuk kita membuat acuan, senang dibancur lah. Mempunyai kekuatan mapatan yang tinggi. Dia lebih fleksibel, lebih tahan sekiranya Kukuh. mempunyai konkrit yang banyak. Seterusnya ialah tidak berkarat dan sesuai digunakan sebagai struktur dalam kejuruteraan marine. Biasanya digunakan dalam kejuruteraan marine ni dekat laut-laut macam oil and gas. Biasa menggunakan Navy. 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 Bila Dia tahu? tahan ke? Dia tahankan sebab dia tak berkarat kalau bawah air. Kalau bawah air dia tak berkarat. Lebih. Okay. Okey, seterusnya ialah bahan kedap air dan penebat haba yang baik. Dia kedap air, sebab tu dia tahan dekat kejuruteraan marine sebab dia kedap air dan penebat haba yang baik sekiranya dekat oil and gas. Seterusnya ialah tahan lama dan kurang penyenggaraan dan tinggi dengan api. Dia tahan sekiranya kena api. Okey, seterusnya ialah kelemahan untuk konkrit ini ialah mempunyai kekuatan tegangan yang rendah, sukar untuk diubah apabila konkrit mengeras dan mempunyai ketumpatan yang tinggi. Okey? Okay. Faham? Biasa. Faham? Faham, sir. Dan seterusnya bata. Bata untuk membuat rumah. Untuk membuat rumah. Bata. Tahu kan bata? Bata tahu. Biasanya bata yang kasut tu kan? Bukan. Itu Kasut bata lain. Awak duduk kat mana? Overseas. Sebab saya selalu tengok dekat mall je. Bata ni manalah saya tahu. Apalah. Okay So yang lah. kalau nak buat rumah, guna bata kasut tu juga. Okey, saya akan sambung seterusnya. Bata merupakan bahan binaan yang telah lama digunakan dalam pembinaan. Bata diperbuat daripada beberapa bahan mentah dan bukan organik. Bahan utamanya ialah tanah liat, pasir, kapur dan simen. Bata tanah liat menggunakan tanah liat lembut yang senang untuk dibentuk dan boleh dihasilkan dengan menggunakan kaedah acuan yang ditekan buatan tangan ataupun potongan dawai. Kaedah menghasilkan bata dengan menggunakan potongan dawai adalah lebih cepat dan seragam dibandingkan dengan kaedah lain. Okey? Faham? Okay. Dia lebih mudah kalau menggunakan potongan dawai untuk memotong bata tersebut. Seperti seragam, dia tak berlainan bentuk. Dia lebih menggunakan dawai, lebih senang. Okey? Faham? Okay. Faham. Seterusnya, Faham. ini adalah jenis-jenis bata. Untuk yang sebelah Wah, ni, bata muka. ni bata biasa yang Tapi- kita tengok, bata biasa yang untuk membuat rumah. Saya tahu bata muka tu selalu buat dekat ni kan, macam dinding corak. Faham tak? Tak faham. Dinding Dia boleh corak, tanya. okey. Mungkin boleh. Saya tak pernah nampak pun. Kalau Mungkin macam boleh. dekat kedai, dia macam tak macam ni.
Sebab dia lebih tahan lagi. Oh. Dia punya Ya, okey. bahan simen dia lebih meresap ke dalam bata muka. Oh, faham. Biasanya bata muka ni Tapi kan, lebih mahal berbanding bata biasa. oh, Wow. tapi kan macam mana dia tahan sebab dia ada ada apa tu? Lubang-lubang. Bulat-bulat. Tapi yang bata biasa tak ada bulat-bulat. Lubang-lubang. Apa beza dia tu, sir? Apa? Kenapa? Kenapa dia buat ada lubang-lubang? Supaya simen dia lebih senang untuk masuk, untuk menyerap dalam bata tersebut. Oh, jadi bila dia letak tu simen mampatkan macam tu lah. Dia lebih mampat ke dalam bata tersebut. Okay. Seterusnya adalah bata kejuruteraan dan bata api. Okey, untuk Bata api ni untuk apa? dia lebih tahan panas, untuk suhu yang panas. Biasanya dia digunakan untuk kilang-kilang dengan dapur corong kilang. Dia lebih tahan. Okey, faham? Faham? Faham. Okey. Tahukah anda terdapat juga blok konkrit bersaiz besar menggantikan penggunaan bata dalam pembinaan dinding atau tembok? Faham? Saya tahu, saya pernah nampak. Dia macam skeping-skeping. Dia macam seping-seping. Dia tak guna simen untuk macam satu. Dia guna skeping. Kan? Dia guna seping-seping. Okay. Okey. Saya tahu. Okey, untuk kelebihan dan kelemahan bata ini sesuai digunakan untuk kerja pembinaan tembok atau dinding, mudah diangkat dan dikendali. Bata muka lebih dijadikan hiasan tanpa perlu dilepas. Macam yang Kairin tadi cakap, biasanya untuk bata muka lebih dijadikan hiasan. Ya, betul. Pandai Kairin. Okey, sesuai digunakan untuk membina tiang jinjang pada dinding yang panjang dan pembinaan gerbang. Dan seterusnya ialah tahan serangan asid atau alkali. Faham untuk kelebihan dia? Faham? Faham, sir. Okey, untuk kelemahan, kerja menerap bata memerlukan pekerja yang mahir. Seperti kerja menerap bata bagi tembok atau dinding yang panjang dan tinggi. Seterusnya ialah kelemahan kekuatan yang tegangan yang rendah. Dia untuk kekuatan dia rendah. Sekiranya terlalu tegang, dia akan rendah. Dia akan mudah untuk pecah. Faham? Faham? Faham. Okey, seterusnya saya nak semua perlu membuat peta minda untuk kelemahan dan kelebihan untuk bata. Peta minda. Saya suka peta minda. Kena tulis ke, sir? Saya telah Tulislah, sir. Okey, tulis. Sekejap, sir. Okey. Semua nampak? Nampak. Saya nak peta minda ini lebih
senang dan mudah untuk kita faham. Untuk anda faham bagaimana kelebihan dan kelemahan butter. Okay? Okay. Semua dah? Kejap sir, sikit lagi. Okay. Kejap sir, saya baru buat kelebihan. Buat ringkas-ringkas je, tak perlu banyak sangat. Okay. Untuk mudah anda faham. Alamak, saya salah buat. Okay? Dah. Belum. Okay. Saya akan tunjukkan saya Okay. punya ini, saya punya peta minda. Okay sir. Boleh. Okay, boleh? Semua nampak? Sangat Nampak. menarik. Wow, pandainya sir buat. Okay, untuk yang sebelah kiri saya, kelebihan. Untuk yang sebelah kanan, kelemahan. So, dibagikan pada 2 untuk mudah kita faham. Okay? Ni peta minda saya. Okay, cantik. Betul. Cantik Ini kan? peta minda saya. Wow! Okay. Cantik juga. Yes. Pandai. Pandai. Ilya punya. Okay. Wow! Wow. Cantik. Ilya punya lagi pandai sir. Okay, bagus. Cantik semuanya. Cantik semuanya. Bijak. Ya. Nanti saya beli iPad Pro, lukis je dekat iPad Pro. Sir. Ilya Boleh. orang kaya. Ya. Saya bergurau saja. Ini je iPad saya. Okay. Saya tidak mempunyai. Seterusnya ialah Saya latihan. tahu sir. Saya Saya telah tahu bagikan. sifat kayu. Okay, saya telah bagikan dalam link Padlet. Sila buat ya. Saya dah buat, saya dah siap. Sekarang. Okay. Dah siap, sir? Nanti saya akan semak semula apa aktiviti yang anda buat. Sama ada betul ataupun tidak. Sama ada anda faham yang saya ajar ataupun tidak. Okay sir. Untuk soalan pertama, nyatakan sifat kayu. Senang saja. Senaikan bahan untuk muat konkrit. Senaikan 4 jenis bata. Saya dah siap, sir. Okey, kita tunggu semua orang dah siap baru kita tengok jawapan dia dan semak macam mana. Okay, sir. Macam mana nak jawab ni? Nak tekan apa? Tambah je kan? Ada tak plus bawah tu? Sekejap Okay. ya. Thank you Zahani sebab tolong rakan sekelas anda. Ya, terima sama-sama. Macam ni? Yes, sir. Ya, macam tu.
kayu. Semua dah faham apa yang saya ajar tadi? Faham, sir. Okey, alhamdulillah. Sir ajar tentang bahan binaan. Bahan binaan lagi. Ada konkrit, batu bata. Okey. Sir ajar tentang cara nak kena simen. Okey. Ya, cara Nak bancuh. Okey, nak Alu. bantu. kena Awak cakap apa, Milia? Saya dah siap ni, sir. Soalan nombor 1. Wow, awak bagusnya. Okey. Nampaknya lain untuk kali ni agak teruk sikit. Teruk. Ya. Ya, saya apa Dia dah? Dia duduk kat pulau yang ambil pasir tadi. Saya Duduk jawab pula. macam ni. Okey, semua dah siap? Dah. Dah. Okey. Dah. Kita semak. Aduh, kenapa ni? Kenapa tu? Kenapa tu? Okey, kita Aduh, semak. Kenapa ni? Kau. Refresh, sir. Okey, saya refresh. Baik. Okey, kenapa Ya, semua ya. Zuhaini? Saya ni ada ni jawapan saya ni di sini ni kalau hijau ni. Ni, sir. Sekejap ya. Awak guna Padlet yang lama ke? Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita mungkin awak dua termasuk Padlet yang salah. Okey, tak apa. Okey, sir. Zuhaini tu dah membuat jawapan dia. Kita sama-sama semak. Okey. Sir. Untuk sifat kayu ialah ketumpatan betul, ira kayu Betul. dan kecacatan betul. Okey, Okey, semuanya betul sir semua. Tiga-tiga tu betul untuk sifat kayu. Okey, seterusnya Ya. ialah sifat bahan untuk membuat konkrit. Iaitu ada 3. Simen, air, batu bawah halus. Okey, Sama tiga-tiga tu sir, betul. tiga-tiga tu betul juga. Okey, seterusnya ialah 4 jenis batu. 4 jenis batu ialah batu 4 jenis bata. Bata biasa, bata muka, bata kejuruteraan dan bata api. Batu api. Betul Okey. sir. Batu api dengan bata api lain. Okey. Semua pandai. Ya, betul. Semua pandai. Okey, semua pandai. Seterusnya saya nak semua masuk ke Google Form untuk membuat survey ke atas saya. Okey Boleh? sir. Saya nak Okey, semua sir. jujur. Boleh, sir. Semua jujur. Jawapan mesti betul. Kena betul, sir. Jawapan mesti jujur. Okey. Kerana setiap kejujuran ini kita perlukan. Ya. Dan Yes, sir. ketulusan seperti kita untuk dekat dengan seseorang juga. Macam deep je, sir. Okey, faham? Faham, sir. Teaching strategies.
Okey, untuk kelas yang seterusnya, saya akan sambung balik. Kelas yang seterusnya ialah pada keesokan hari. Okey, Okey? sir. Okey, sir. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, sir. dan Sama-sama. selamat petang. Okey. Recording lagi nih.